Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam kelas online pada malam ini. Hari ini anda bersama dengan Ustazah Anis. Okay, Ustazah Anis merupakan guru Hati Setiawangsa. Jadi malam ni kita nak mempelajari tajuk dalam subjek adab dan akhlak tahun 5. Okay, so malam ni tajuk kita adalah adab berjual beli. Okay, sebelum kita nak mulakan kelas pada malam ini, marilah sama-sama kita membacakan doa belajar ataupun doa penerang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'ah. Semoga dengan doa tadi hati kita terang untuk menerima ilmu yang baru, hati kita terang untuk mengulang kaji pelajaran yang telah kita pelajari, dan hati kita dapat menerima ilmu yang luas, ilmu yang bermanfaat. Okey. Jadi malam ni anda bersama dengan Ustazah Anis. Okey. Anda bersama dengan Ustazah Anis lagi untuk tajuk adab dan akhlak. So hari ni kita nak mempelajari tentang adab berjual beli. Adab berjual beli. Okey, berjual beli ni sesuatu yang semua orang terlibat. Lagi-lagi kita pelajar sekolah, ibu bapa, guru-guru. Okey, kita semua terlibat dengan jual beli. Nak pergi beli makanan, nak pergi beli apa-apa di kedai kan. Jadi kita semua terlibat dengan jual beli ni. So jual beli ni adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan seharian kita. Jadi berjual beli pun, nak membeli, nak menjual, kita kena ada adab. Okey, apa adabnya? Okey, mari sama-sama kita tengok apa adab berjual beli. Sebelum kita nak masuk adab-adab yang perlu ada dalam berjual beli, mari sama-sama kita melihat pengertian jual beli. Okey, pengertian jual beli. Okey, lihat di skrin. Okey, maksud jual beli adalah, pengertian jual beli adalah, apa maksud dia? Okey, satu proses pertukaran barang. Satu proses pertukaran barang mengikut nilai harga barang oleh peniaga dan pembeli mengikut syarat tertentu disertakan dengan akad. Maknanya jual beli ni mesti ada penjual, mesti ada pembeli. Mesti ada barang. Barang yang nak dijual, barang yang nak dibeli. Okey, berserta harga. Barang tu mesti ada nilai dia, nilai harga dia berapa, supaya penjual dapat bayaran dan pembeli dapat membeli dan membayar. Okey, dan mengikut syarat-syarat tertentu berserta dengan akad. Syarat-syarat nak beli tu macam mana? Ada dia punya syarat-syarat dia. Barang yang kita nak jual, barang yang kita nak beli tu mesti ada dia punya ciri-ciri dia, syarat-syarat dia. Okey, itu adalah maksud pengertian jual beli, proses pertukaran. Okey, ingat, proses pertukaran barang. Okey, pertukaran barang mengikut nilai harga yang telah ditetapkan ataupun telah harga barang yang peniaga dan pembeli dah setuju mengikut syarat tertentu berserta dengan akad. Bukan akad macam akad nikah tu. Bukan akad nak nikah tu. Bukan yang macam kita akad nikah. Sekarang kan tengah viral nikah online. Bukan akad tu. Ini akad jual beli. Jual beli pun ada akad dia. Okey. Itu adalah pengertian jual beli. Okey. So faham ya? Jual beli ni ialah proses pertukaran barang di antara penjual dan pembeli. Maknanya kena ada penjual, mesti kena ada pembeli juga. Barulah proses pertukaran barang tu berlaku. Okey. Yang kedua, kita nak masuk
kita nak masuk adab-adab. Okey, adab-adab berjual beli ni. Okey, yang pertama, okey, berterus terang tentang keadaan barang yang dijual. Maksud dia apa? Kita kena bagi tahu barang tu macam mana, material, macam kalau jual baju. Baju tu materialnya macam mana? Okey, dia punya jenis kain macam mana? Kena gosok ke, tak kena gosok ke, kan? Kena bagi tahu kainnya nipis ke, tebal ke. Kalau ada macam ada sedikit kerosakan, kena bagi tahu juga supaya pembeli tahu. Oh, harga macam ni sesuai lah dengan barang ni dah sedikit rosak. Contoh dijual murah, kan? So, kena berterus terang dengan keadaan barang yang nak dijual. Maknanya kita kena perkenalkan barang tu. Kena bagi tahulah apa benda yang kita jual. Contoh kita nak jual beg. Kena bagi tahu beg tu beg yang macam mana. Kena ada gambar dia, kan? Beg yang kita jual tu ada gambar dia. Kalau kita kata kita jual beg, okay, saya nak jual beg ni, tapi tak ada gambar, orang tak tahu, tak ada barang, tak nampak benda yang kita nak jual tu. Jadi orang nak beli tak? Orang tak belilah sebab tak tahu apa benda kita jual, kan? Jadi kena berterus terang tentang keadaan barang yang dijual. Yang kedua, berpakaian kemas dan menutup aurat. Okay? Jadi kita sebagai penjual dan kita juga sebagai pembeli, kalau ni macam kalau jual beli secara manual, bukan online, okey, maknanya kita berdepan dengan pembeli dan penjual. Okey, kita kena berpakaian kemas dan menutup aurat. Orang yang jual beli ni kena mesti ada tutup aurat. Kita nak bertemu dengan orang yang jual beli tu, bukannya dia orang bukan adik-beradik kita. Dia orang bukan muhrim kita. Bukan mahram kita. Bukan mahram. Jadi, kita kena menutup aurat. Pakaian kena kemas. Takkanlah pergi beli barang pakai baju kelawar. Takkan nak pakai baju yang tidak menutup aurat, kan? Mestilah kena pakai pakaian yang kemas dan menutup aurat. Takkan nak pakai singlet je. Nak pakai boxer je, kan? Malulah, kan? Kita ada adab dia. Okay, yang ketiga, sempurna sukatan dan timbangan. Sempurna sukatan dan timbangan ni macam mana? Mesti tepat. Dia punya sukatan dan timbangan tu mesti tepat. Contoh kalau barang tu, contoh gula, kan? Ataupun tepung. Tulis kat situ 1 kilogram. 1 kg. So, kita kena timbang. Tepat lah. Timbang memang betul. Berat tu 1 kg. Harga tu memang harga 1 kg, 1 kilo. Janganlah kita kata barang tu 1 kilo. Tapi bila kita timbang 500 gram sahaja. So itu adalah tidak tepat. Dia tak sempurna sukatan dan timbangan. Kita kena sempurnakan sukatan dan timbangan. Okey, yang keempat, ramah dan manis muka. Maknanya orang yang nak berjual beli ni mestilah ramah. Dia kena beramah. Maknanya, kak beli kak, ni tengok dulu. Boleh tengok-tengok dulu. Tak nak beli pun tak apa. Boleh tengok-tengok dulu, cuba-cuba dulu. Nanti akan datang boleh beli. Itu adalah cara kita nak beramah. Maknanya kita ramah dengan pembeli. Maknanya pembeli akan tertarik dengan sikap ramah kita. Okey? Dan mestilah bermanis muka. Maknanya senyum. Walaupun orang tu tak nak beli pun barang kita, kita senyum. Selalunya kalau penjual tu jenis ramah, manis senyuman dia, insya-Allah benda tu akan menjadi penarik kepada pembeli. Okay, kalau pembeli tu tak nak beli pun, nak tengok je, janganlah kita tak buat muka ataupun menarik muka yang masam. Okey, yang kelima, menjaga hati pelanggan. Itulah tadi. Pelanggan tu, pembeli tu masuk ke kedai kita, dia nak tengok je barang, nak test tengok usha-usha dulu, kan. So kita janganlah jagalah hati. Janganlah kita di tengah tengok-tengok barang tu kita bersuara. Jangan nak tengok je, jangan nak sentuh-sentuh je tapi tak beli pun. Janganlah cakap macam tu, kan. Okey, tak boleh cakap macam tu. Kena jaga hati pelanggan. Okey, yang keenam, barang yang berkualiti. Kita jual ni mestilah barang yang berkualiti. Tak naklah barang-barang yang dah rosak. Barang-barang yang spare part, macam barang yang dah digunakan kita jual balik. Itu kalau bandel. Bandel tu memanglah pakaian yang dah dijual dan yang dah digunakan tapi dijual balik. Tapi dah diproses lah macam mana, kan. Tapi orang pun tahu itu adalah
pakaian terpakai, bundle. Ini yang barang yang kita jual ni bukan barang, mestilah barang yang berkualiti. Pastikan barang yang kita jual adalah barang-barang yang berkualiti. Yang ketujuh, jujur dan amanah. Mestilah peniaga ni mestilah bersikap jujur dan amanah. Sama juga pembeli pun kena bersikap jujur dan amanah. Lebih-lebih lagi pembeli dan penjual yang secara online, kan. Contoh dekat Shopee, Lazada, kita tak nampak dia kat mana. Kita tak tahu dia rupa macam mana. So, sikap jujur dan amanah tu perlu ada. Bila penjual tu bersikap jujur dan amanah, dia akan dapat, macam kalau kat Shopee dengan Lazada kan, kita boleh bagi review kan. Okay, dan orang lain, bila orang lain nak beli, dia akan tengok review tu. Orang tu puas hati tak, orang tu bagi berapa star kan. So, bila kita bersikap jujur dan amanah, orang berpuas hati dengan barang yang kita jual, orang akan bagi review yang bagus. So, itu akan meningkatkan lagi kita punya rating ataupun kita punya menarik lagi ramai pembeli kepada kita punya jualan. Okay, sebab itulah kena jujur dan amanah. Tak rugi pun jujur dan amanah ni. Sebab itu adalah sikap siapa? Sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersikap jujur dan amanah ketika dia berniaga. Okey. Yang ke-8, apa lagi adabnya? Tiada unsur riba. Maknanya barang tu harga dia RM20. Tapi kita jual berganda-ganda. Harga barang tu RM20, kita jual RM120. Berbaloi tak? Tak berbaloi. Berbanding kita jual barang tu, kita harga dia RM20, tapi kita jual RM40. Okey lah. Daripada RM120, itu tidak berbaloi. Jadi itu riba pula. Okey, pastikan tiada unsur riba. Okey, seterusnya ciri-ciri barang yang dijual. Okey, ciri-ciri barang macam mana yang kita perlu jual dalam Islam. Okey, yang pertama, mestilah ada tanda harga. Kena ada tanda harga. Okey, kena ada tanda harga. Yang kedua, kena ada tanda harga. Sebab apa? Bila pembeli nak beli, dia akan tengok dulu harga. Dia akan nilai dulu kan harga kan. Oh, ini dia mampu beli. Kalau dia tak mampu beli, dia letak balik barang tu. So, bila kita ada tanda harga, dia memudahkan urusan pembeli. Pembeli boleh nilai, dia nak bajet kan. So, perlu kena ada harga. Macam tu juga kalau jual online kan. Letaklah harga siap-siap. Kenapa nak kena sorok-sorok kan. Kalau orang nak beli, orang akan beli. Jangan risau. Okay. Yang kedua, belum luput tarikh. Kalau ni benda yang macam makanan. Okay, something yang tak tahan lama kan. Mesti kena ada tarikh luput. Macam kita jual sardin ke, kita jual roti ke, kita jual something yang selalunya makanan lah kan. Okay, makanan mesti kena ada tarikh luput ataupun suplemen ataupun ubat-ubatan kan. Mesti kena ada tarikh luput dia. Bila? Sebab benda tu melibatkan kesihatan kita. Kita makan kan, masuk dalam tubuh badan kita. Kalau tak ada tarikh luput, susahlah kita nak tengok makan benda tu tahan ke tak tahan kan. Okay, pastikan ada tarikh luput. Maknanya mestilah ciri barang tu belum lagi luput tarikh dia. Maknanya barang tu tak luput tarikh lagi kita jual. Jangan jual barang yang dah luput tarikh. Okay, maknanya barang tu dah expired dah, kita jual lagi. Tak boleh. Okay, yang ketiga, halal, bersih dan suci. Benda yang kita jual tu, ciri barang kita jual tu mestilah halal. Okay, yang penting halal kan. Thayyiban kan. Selalu orang sebut halalan thayyiban. Okay, halal, bersih dan suci. Kenapa suci? Bersih kadang-kadang tak suci. Contoh macam apa? Arak kan. Arak tu kita tengok daripada botol, dia bersih. Tapi suci tak arak? Arak tak suci. Benda tu haram. Okay? Jadi kita kena cari barang yang kita nak jual ni mestilah halal, bersih dan suci. Okey, lagi apa? Dalam keadaan yang baik. Barang tu mestilah dalam keadaan yang baik. Tak rosak, tak basi, tak berkulat, tak pecah,
tak terbuka bungkusan dia, tak ada kerosakan, tak ada kemih apa semua. Okay, so pastikan barang yang kita jual tu dalam keadaan yang baik. Okay, lepas tu barang mestilah barang yang berkualiti. Jangan jual barang-barang yang dah tak ada kualiti. Kualiti ni macam mana? Barang tu masih lagi bagus. Okay, dan yang terakhir, bukan barang curi. Maknanya barang yang kita jual tu bukan barang daripada hasil kita curi barang orang lain kita jual. Okay, itu adalah ciri barang-barang yang boleh dijual dalam Islam. Okay, kita tengok bagi akibat. Akibat kalau kita tak beradab dalam jual beli ni. Kalau kita tak ada adab ataupun kita tak ikut syarat-syarat jual beli yang dianjurkan dalam Islam, apa akibat yang kita dapat? Okey, akibatnya yang pertama, rezeki tidak berkat. Duit yang kita jual barang tu, rezeki tu tak berkat. Yang kedua, perniagaan tidak maju. Perniagaan kita macam tu, dia merosot. Barang tu terjual tapi macam tak ada kemajuan. Tak ada peningkatan pun bisnes kita. Takat tu je, tak ada sale, tak ada naik pun. Okey? Yang ketiga, jualan tidak mendapat sambutan. Macam itulah. Kita punya jualan tu tak ada orang pun nak beli. Sebab apa? Sebab tak ikut adab yang telah ditetapkan. Okey, yang keempat, berlaku penipuan. Berlaku penipuan dan riba. Bila barang tu kita jual tak laku, kita pun tipulah. Dan kita jual secara ada unsur-unsur riba. Yang kelima, pelanggan semakin kurang. Bila kita tak beradab, pelanggan pun kurang lah. Macam tadi kan, tak nak bermanis muka. Okay? Barang pun tak berkualiti. So, pelanggan pun tak ada nak beli. Pembeli tak ada nak beli dengan kita. So, pelanggan akan semakin kurang. Okay, yang keenam, dibenci Allah dan Rasul. Allah tak suka orang yang tidak beradab ketika berjual beli ni. Sebab apa? Sebab memang Allah tak suka lah. Allah tak suka, Rasul pun tak suka. Sebab benda-benda ni jual beli ni benda yang yang memang kita selalu buat dalam kehidupan kita. Dia macam ibadah juga. Okay, jual beli ni pun melibatkan ibadah kita juga kepada Allah. Dan yang terakhir, mendapat dosa. Akibat dia dapat dosa lah kalau kita tak beradab dalam jual beli. Okay, jual beli. Okay, dalil berjual beli. Apa dalil? Okay, nanti kalau dalam periksa, dia tanya apakah dalil jual beli? Ataupun dia bagi sepotong dalil ayat Quran. Dia tanya ini dalil untuk adab apa? Okay, apa dalil adab jual beli? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Surah Al-Baqarah. Okay, surah Al-Baqarah ayat 275. Apa maksud dia? Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Okay, jangan sesekali melibatkan unsur-unsur riba dalam jual beli kita. Okay, itu adalah dalil bagi adab jual beli. Okay, kita tengok pula contoh ataupun akad. Akad dalam jual beli. Okay, ni yang tadi Ustazah cakap tu. Akad jual beli, bukan akad nikah. Akad jual beli. Kita buat tak akad jual beli ni? Kita kalau berjual beli, kita kena ada akad. Okay? Walaupun secara online, kita lepas kita WhatsApp kita punya pembeli atau penjual tu, kita boleh tulis ataupun lafazkan akad jual beli ni. Okay? Yang pertama, penjual. Okay? Penjual, bila orang pembeli dah beli dengan dia, penjual kena cakap apa? Saya jual kerana Allah Ta'ala. Saya jual. Selalu kita dengar makcik-makcik kita, mak kita, ayah kita kan, dia kata, saya jual okay, itu pun boleh. Ataupun, saya jual kerana Allah Ta'ala. Okay, itu maksudnya qabul. Kalau pembeli, saya beli ya. Ataupun, saya beli kerana Allah Ta'ala. Akad, ijab. Okay, ijab dan qabul. Pembeli tu ijab, penjual qabul. Okay, pembeli akan cakap saya beli kerana Allah Ta'ala sebagai ijab,
dan penjual akan berkata saya jual kerana Allah Ta'ala. Okay, itu sebagai qabul, ijab dan qabul. Itu akad dia. So lepas ni kalau kita membeli dengan orang ataupun kita menjual dengan orang, kita kena sebut akad dalam jual beli. Okay, semoga dengan akad ni urusan jual beli kita diberkati oleh Allah. Okay. Okay, apa pula hikmah? Okay, kita tengok apa pula hikmah jual beli. Okay, hikmah jual beli, apa hikmah? Kenapa Allah suruh kita, Allah dan Rasul suruh kita beradab ketika urusan jual beli ni? Kenapa? Okay, apa hikmah dia? Yang pertama, tiada penipuan. Okay, supaya kita jual beli kita yang kita lakukan ni tiada penipuan ataupun tiada unsur-unsur penipuan. Yang kedua, ekonomi akan menjadi mantap. Ekonomi Islam akan semakin mantap. Yang ketiga, ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, bila kita berjual beli ni dengan beradab, kita sebenarnya mengikut sunnah Rasulullah. Kita mengikut cara-cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjual beli, berniaga. Okey, yang keempat, memudahkan proses. Okey, memudahkan proses jual belilah. Okey, hikmah dia pertama, tiada penipuan. Yang kedua, ekonomi semakin mantap. Yang ketiga, ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, memudahkan proses jual beli. Itu adalah hikmah dia. Kalau kita tak beradab, okey, bila kita tak beradab, maknanya kita menyusahkan lagi proses jual beli tu. Sedangkan proses jual beli tu pun dah menjadi ibadah. Kita beli dengan orang Islam, kita beli barang-barang yang orang Islam buat, ataupun kita membeli barang-barang yang baik, itu membantu ekonomi orang Islam, dan itu juga merupakan ibadah kepada kita. Kita mendapat pahala daripada jual beli kita tu. Itu memudahkan proses. Jadi selepas ni, marilah sama-sama kita beradab dalam berjual beli. Okay, dan jangan lupa selepas ni, siapa yang tak biasa ketika jual beli untuk buat akad, so lepas ni dah boleh cuba lafazkan akad jual beli. Saya beli, saya jual. Kalau tak nak sebut saya beli kerana Allah Ta'ala pun tak apa, kita just sebut saya beli. Ataupun kita sebagai penjual, kita cakap saya jual. Okay? So itu sahaja untuk adab jual beli. Jadi jika ada apa-apa soalan atau kurang faham tentang tajuk adab berjual beli ni, bolehlah tulis di ruangan komen. So nanti Ustazah akan cuba jawab dan balas komen semua yang bertanya. Okey, itu saja daripada Ustazah untuk adab dan akhlak adab berjual beli pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.